Ini adalah kisah Carlos Pinto. Dia adalah seseorang yang nampaknya memiliki segalanya. Hidupnya seolah-olah telah ditentukan untuknya. Carlos tamat pengajian dari universiti sebagai seorang sinematografer dan bekerja selama bertahun-tahun di Amerika Syarikat dalam pelbagai filem yang mendapat pujian tinggi. Pada masa itu, dia juga bertemu istrinya, Linda, dan mereka membuat keputusan untuk pulang ke negara asalnya, Portugal. Mereka berpindah ke rumah agam mewah yang Carlos warisi daripada ibu bapanya. Ini juga merupakan tempat di mana dua anak mereka yang cantik, Yuri dan Helga, dilahirkan. Walaupun segala-galanya kelihatan sempurna bagi mereka, istrinya semakin tidak bahagia dengan kehidupan mereka di Portugal. Dan ini mendorongnya untuk membuat keputusan untuk berpindah kembali ke Amerika Syarikat. Anak lelaki mereka, Yuri, mempunyai masalah pernafasan. Jadi mereka membuat keputusan bahawa adalah lebih baik untuk dia tinggal di Portugal bersama Carlos. Dan Helga berpindah kembali ke Amerika Syarikat bersama ibunya. Sepanjang tahun-tahun berikutnya, kesihatan Yuri menjadi semakin rapuh dan dia meninggal dunia pada usia yang sangat muda. Semua ini memberi kesan besar kepada kesihatan mental dan fizikal Carlos. Sepanjang tahun-tahun berikutnya, keadaan ini hanya menjadi semakin teruk dan dia hanya hidup sehingga usia 57 tahun apabila dia meninggalkan planet bumi untuk selama-lamanya. Sebaik sahaja memasuki rumah pelik ini, kami merasakan seolah-olah masih ada seseorang yang tinggal di situ, walaupun tempat itu telah ditinggalkan selama lebih daripada 15 tahun. Ia terasa pelik, seolah-olah seseorang boleh masuk berjalan ke dalam pada saat itu juga. Mari kami bawa anda melawat apa yang telah ditinggalkan dan menceritakan kisah hidup mereka. Selamat kembali semua ke Bros of Decay. Saya Leslie dan di belakang kamera hari ini seperti biasa Danny. Dan kami berada di negara Portugal. Di latar belakang Anda boleh dengar banyak bunyi hiruk pikuk. Dan sebenarnya kami berada di sebuah bandar yang sangat comel dan meriah di Portugal. Kami memang boleh nampak kenapa Carlos memilih untuk tinggal di sini. Dia sangat terinspirasi oleh bandar ini, oleh warnanya, oleh orang-orangnya dan segalanya. Dan itulah sebabnya dia memutuskan untuk kembali ke Portugal dan tinggal di sini. Kami akan masuk ke dalam rumah kerana di luar sangat bising. Tunggu, satu lagi perkara sebelum kita masuk, Danny. Lihat ini. Ini adalah dua kerusi di halaman belakang di mana Yuri dan Carlos selalu duduk bersama. Sekarang kerusi-kerusi itu sudah dilitupi sepenuhnya selepas sedekat atau lebih. Halaman belakang ini memang betul-betul seperti hutan. Wow. Dan di sini kita boleh lihat sedikit dari luar rumah agam mereka. Warna merah jambu yang cantik di bahagian dua. Wow. Okey, saya akan alihkan sema ini untuk anda. Terima kasih. Jadi anda boleh masuk ke dalam rumah. Okey, macam tu. Sebelum kita masuk, tengok sini di sebelah kiri, Demi. Itu adalah basikal untuk seorang budak perempuan. Dan itu mungkin dari masa Helga masih tinggal di sini bersama ibunya. Basikal kecil, malah papan setrika kanak-kanak pun ada di sini. Itu menarik. Dan kita juga sedang melihat itu, kan? Tanda Coca-Cola di luar pintu. Ya. Tapi ia tidak pernah menjadi sebuah kafe. Saya rasa itu tak mungkin. Tapi mari kita masuk. Dan biar saya tunjukkan rumah ini kepada anda.
Di dalam agak lebih sunyi kerana di luar, ya Allah, terlalu banyak bunyi bising di jalan. Ya. Pilih pertama yang kita masuk. Ruang dapur, tempat orang menyisi perut, di mana makanan disediakan. Dan sudah tentu tempat yang sangat penting dalam rumah di Portugal. Saya tahu itu daripada melawat awak dan melawat Portugal berkali-kali. Sebenarnya dapur ini sangat cantik. Siling tinggi, perabot yang indah. Saya suka karya seni yang kita ada di atas sini. Seorang wanita bersedia untuk memasak makanan. Semua periuk dan kuali. Semuanya masih ditinggalkan di sini. Malah pengadaan pun ada di sebelah kiri. Oh, tengok jubin ini di atas meja. Aduh, saya tak mau musnahkannya. Ia dari tahun 1989. Itu sesuatu yang sangat tipikal dari Portugal. Ini ulang tahun pertama apa? Aumenta. Ubat, saya tak tahu langsung. Mungkin ia adalah syarikat pelayaran atau sesuatu seperti itu. Kau tahu itu untuk apa? Itu untuk letak periuk dan kuali kau. Ya. Betul sangat. Tanglung ini atau chandelier ini atau apapun namanya, lampu di atas meja ini memang sangat tidak kena tempat. Ya, memang betul. Tapi anda akan nampak benda macam ni di seluruh rumah. Carlos seorang lelaki yang berfikiran liar. Dia sangat tidak teratur. Seluruh rumah ini memang bersepah. Tapi tetap sangat cantik. Kabinet pameran di sebelah sini. Kabinet pameran antik yang indah betul-betul di sebelah lampu itu. Memang gila. Pemotong daging dan semuanya masih ada di sini. Iya, benar-benar sedang runtuh. Ya, wow. Proses perebutan sedang berlaku. Sebotol champagne masih tinggal di sini, beberapa botol minuman keras. Tapi kalau saya sentuh, saya rasa ia akan pecah. Ia akan hancur seperti yang berlaku di sini. Dan kemudian kita ada dapur tradisional di sebelah sini. Dapur besi tuang yang hebat di bawah sini. Lihatlah itu. Oh, dia ada lambang negara. Portugal. Wah, Itu sangat cantik. ia sangat indah. Dan kemudian di atasnya kita ada dapur Olivia ini. Itu juga sesuatu yang tipikal di Portugal, saya rasa. Olivia, ia adalah jenama Portugis. Mereka membuat mesin jahit dan Hello mereka buat. Saya tak pasti sama ada mereka masih beroperasi sekarang. Saya pun tak pasti, saya rasa saya pernah nampak beberapa kali sebelum ini. Tapi mesin jahit, saya rasa mereka paling dikenali kerana mesin jahit. Ya, kita nampak dalam rumah yang bergoyang tu. Saya akan letakkan pautan di sini, kita nampak mesin jahit Olivia. Ya. Dan kemudian di sini, kawasan sinki kecil di mana anda boleh cuci pinggan, mangkuk dan sebagainya. Tak ada mesin basuh pinggan, jadi mereka buat semuanya secara manual. Dan ini juga sesuatu yang sangat tipikal Portugis, betul? Sink di bawah tu mungkin dulu ada pump. Tak, ia lebih untuk saliran. Tempat awak buang air selepas memasak dan sebagainya. Wah! Saya suka rupa jam dinding macam ni di sini. Tapi ia telah digunakan untuk mempamerkan beberapa karya seni dari semasa ke semasa. Saya rasa Carlos telah keluarkan jam itu dan menggantikannya. Kemudian kita ada taman Perancis yang indah di sini dengan seorang wanita sedang duduk di situ. Saya suka wajah ini yang dipamerkan di latar belakang gambar itu. Tapi anda boleh lihat anai-anai sudah mula menguasai keindahan ini dan ia sedang rosak. Rumah ini baru saja ditinggalkan selama 10 tahun dan sangat menyedihkan melihat keadaannya yang sudah mula repot. Ada satu lagi bahagian di sebelah sini dan itulah sebenarnya kawasan stor besar di mana Carlos dan keluarganya menyimpan segala-galanya daripada karya seninya hingga ke perabot yang mereka tidak perlukan lagi. Mari kita lihat sekejap di sini. Ya, ia sangat besar. Tetapi sesuatu yang saya tidak akan teroka. Cuma berehat sekejap saja. Ya, memang banyak benda di sini. Memang betul-betul gila. Dan kemudian kita boleh pergi lebih jauh ke sini, ke lorong.
Dan saya percaya ini adalah rumah dari akhir abad ke-19. Jadi sebelum Carlos tinggal di sini, orang lain pernah tinggal di rumah ini. Dan mereka mungkin yang membinanya. Dan mereka mungkin telah menggunakan kawasan bawah ini. Tetapi Carlos, dia tidak menggunakannya. Dia hanya menggunakannya untuk menyimpan karya seni dan perabotannya. Antonio Pino. Pinheiro, sebutannya betul. Saya sedang belajar bahasa Portugis. Sentiasa. Lihat, seperti yang Anda boleh lihat di sini juga. Satu lagi kawasan simpanan, kayu dan perabot. Dan itu membawa kita ke satu lorong kecil. Saya tidak pasti. Satu lorong? Ya, ada pintu kecil di sini. Ya Allah, kau boleh nampak cahaya dari luar. Tapi ia macam terowong, menuju balik ke hadapan rumah. Saya rasa mereka bina ini dulu sebagai laluan papan selaju atau sesuatu macam itu. Ya, saya boleh rasa angin dari luar sana. Ya, wow. Sebab ini perkara biasa untuk villa dan rumah agam jenis macam ni di bandar ni. Memang biasa ada terowong macam ni. Portugal ialah negara di mana kita jumpa paling banyak terowong tersembunyi dan rumah terbiar. Jangan tanya saya kenapa, saya pun tak tahu. Saya akan letak ini semula di depan sini. Tapi kamu semua mungkin rasa paranoid, tidak? Tidak. Saya tak rasa begitu. Tidak. Dulu-dulu saya tak tahu. Ada satu bilik kecil tambahan di belakang sini. Ya, saya faham. Mari lihat. Ini dahulunya adalah tandas tradisional pada zaman dahulu. Sebuah lubang di dalam tanah. Saya ternampas sebarang paip. Jadi, taklah. Pada zaman dulu, ia hanyalah satu lubang. Biasanya di luar rumah, bukan di dalam. Jadi ini sebenarnya satu kemewahan. Ya. Anda juga boleh lihat elektrik di sini telah ditambah, kemudian Anda boleh nampak di mana wire ini dipasang. Dan saya juga boleh nampak botol wine tradisional Portugis ini. Dan yang ini masih penuh. Teko-teko itu memang. Itu macam 5 liter gallon atau air. Ya 5 liter. Ya. Ia sangat cantik dan kau boleh mabuk teruk dengan ini. Baiklah, sekarang masa untuk naik ke atas dan tunjukkan di mana Carlos pernah tinggal. Tangga ini berbeza, tapi juga sangat cantik. Dan saya benar-benar menikmatinya. Cuba lihat di atas sana. Anda boleh nampak terus sampai ke bahagian atas rumah ini. Seperti yang saya beritahu anda sebelum ini adalah sebuah rumah yang sangat besar. Ini adalah sebuah rumah agam di mana Carlos pernah tinggal bersama keluarganya. Sungguh cantik. Baiklah, ada beberapa perkara di lorong ini yang menarik perhatian saya. Pertama sekali, ada sebuah pasu yang sangat indah. Dan mereka gunakan, itu adalah kandi Wayne, ya. Satu gurauan untuk anda perlu letakkan pokok di dalamnya. Dan ini, saya rasa. Saya sedang melihatnya tadi, tapi saya percaya ini adalah sejenis bateri. Lihat kalau ada palam di tepi sini, tapi saya tak 100% pasti apa sebenarnya benda ini. Tapi, pelanti yang sangat lama. Perangkap tikus. Benny. Itulah rumahnya. Itulah bahagian depan rumah itu. Dilukis oleh João Lima pada tahun 1992. Tempat yang indah. Wah, cantik. Dan kemudian kita ada sesuatu yang sangat-sangat pelik. Lihatlah, ini adalah seekor babi. Anda boleh nampak muka babi di bahagian depan sini. Nampak tak? Ini telinganya. Ini adalah salji. Tidak, saya rasa itu adalah tiang. Dan saya juga tidak 100% pasti. Tapi ia seakan-akan satu bunyi. Itu pasti kulit. Kulit haiwan dicat, direka. Untuk apa ia digunakan, saya tak pasti. Tapi ia memang untuk mengangkut sesuatu dari ladang atau sesuatu seperti itu. Ya. Aduh. Dan kemudian kita masuk ke tingkat pertama rumah ini. Dan awak akan nampak dengan segera semuanya sangat pelik di sini. Sekali lagi, lampu yang serupa, semua perabot tidak sepadan antara satu sama lain. Terdapat karya seni di merata-rata rumah ini. Dan ia memang tempat yang sangat menarik dan penuh teka-teki untuk dilalui. Pertama sekali, kita ada sebuah karya seni yang indah di sebelah sini. Wah, dan kemudian sebuah kabinet yang dipenuhi dengan pelbagai barang. Hati-hati. Apa? Apa nama haiwan ini tadi atau serangga ini? Adakah ia belalang? Saya tak tahu langsung. Saya Rasa ini adalah... hebat. Awak maksudkan cengkerik atau sesuatu? Ya, belalang cricket.
Tidak. Saya rasa ini yang lebih besar. Saya tak pasti. Mungkin hanya saya saja, saya tak tahu. Saya langsung tak tahu. Sekali lagi, gambaran yang indah tentang bandar ini juga dilukis oleh Juan Lima. Joao itulah namanya yang muncul semula, Joao Chuang. Lukisan abstrak yang menakjubkan. Wow. Saya juga suka jam di sebelah sini. Ia pasti bukan barang antik. Anda tahu kenapa saya tahu itu? Kenapa? Sebab ada tag padanya yang tertulis 20 euro. Bangku di sini. Setiap kali Carlos masuk ke dalam rumah, dia akan menggantung jaketnya di sini. Apabila dia selesai bekerja membuat filem seharian, dia pulang ke rumah, menggantung jaketnya. Dia mempunyai banyak buku di sini untuk dipilih. Wah. Satu lagi, lukisan atau gambar di atas sana. Dan pada mulanya saya sangka ini adalah kamera, tapi sebenarnya ia adalah lampu. Saya macam tidak ada kamera di dalam rumah. Ia agak ketinggalan zaman. Sangat ketinggalan zaman. Tapi sekarang tiba masanya untuk kita masuk ke bilik yang paling penting dalam rumah ini. Dan inilah ruang tamu. Dan Anda akan terkejut bila masuk ke bilik ini. Ia memang gila, semuanya bercampur baur. Ia bersejarah, ia moden, semuanya digabungkan sekali. Dan ya, mungkin pertama sekali, mari kita lihat ke atas. Karena di sini Anda benar-benar boleh lihat sentuhan Portugis itu kembali dalam rumah ini. Acukan mahkota yang cantik di shilling. Sejenis tanglung tradisional saya rasa. Tak juga. Ia agak antik sedikit. Tapi bila anda lihat ke bawah, ke arah bilik itu sendiri, anda boleh nampak yang Carlos memang seorang yang serba-serbi. Sangat mewah. Ia sangat sayangkan barang-barangnya, jadi anda boleh nampak pembesar suara di merata-rata tempat dan TV di merata-rata tempat, CD bersepah di mana-mana. Ya, saya pun tak tahu. Lelaki ini memang punya imajinasi liar. Ya, sangat kreatif. Sangat kreatif, memang betul. Lukisan yang indah. Dia sangat suka mengumpul benda-benda itu. Sebenarnya kami percaya bahawa dia sendiri bukan seorang pelukis. Kerana tidak ada satu pun lukisan di dalam rumah ini yang mempunyai tanda tangan Carlos. Dan di sini anda boleh lihat salah satu buku agenda beliau. Tertulis tahun 2007 di sini. Dan 2 tahun kemudian, pada tahun 2009, rumah itu ditinggalkan. Malah masih ada sebalang madu yang ditinggalkan. 500 mg malasudo masih terletak di atasnya. Aduh, Ya Allah, tengok benda ni memang nampak bersepah. memang bersepah betul-betul. Wow. Dan kemudian sofa kulit itu langsung tidak sesuai di dalam bilik ini dan memang tak kena langsung. Tapi inilah tempat dia duduk pada waktu petang. Dia akan berseronok di sini, menonton pelbagai televisyennya. Kami pun tak tahu kenapa, tapi memang banyak televisyen diletakkan di sini, di sebelah ini, di seberang bilik rumah. Ya, memang ada. Memang banyak lagi. Awak akan terkejut dengan berapa banyak televisyen yang kita akan jumpa di seluruh tempat ini. Memang gila betul. Tapi mari kita kembali ke dinding ini sebab ada beberapa karya seni yang cantik juga ditinggalkan di sini. Dan mungkin salah satu yang paling cantik di atas di sudut sana, anak lelakinya. Ini adalah hasil seni beliau. Anak lelakinya, Yuri. Dan malangnya, anak lelakinya telah meninggal dunia akibat penyakit pernafasan pada usia yang sangat muda dalam hidupnya. Umur sebenar Yuri hidup, kita tidak tahu dengan tepat. Tetapi dia juga masih mempunyai seorang anak perempuan dan dia tinggal bersama ibunya di Amerika Syarikat seperti yang anda dengar dalam cerita itu. Jadi karya seni ini juga sangat abstrak dan ini, ya, saya tidak tahu bagaimana untuk memanggil jenis karya seni seperti ini. Ya, masih lagi abstrak. Ya, ia sangat pelik sebab mereka sedang melakukan sesuatu tetapi berbeza antara satu sama lain. Ya, Banyak warna juga. Dan juga permadani ini di sini. seperti ia agak tersalah letak kerana dindingnya nampak sama. Yang ini di bawah sini. Pernahkah awak nampak yang ini? Ya.
Itulah sebabnya ia kelihatan seperti ini, sama seperti dinding. Benda-benda di sini bercampur baur, memang gila. Ada satu perkara, saya akan cepat-cepat tanggalkan ini dari dinding. Saya akan letakkan semula nanti. Tapi cuba tengok ini. Saya memang suka paparan ini di sini. Ia tertulis selamat tahun baru di sini. Salam dari Yuri dan Helga, 2 orang anaknya. Di sini Anda boleh lihat Yuri sedang menaiki kapal terbang, mungkin menuju ke ibunya di Amerika Syarikat. Boleh lihat banyak gambar di sini mereka bersama dengan ibunya. Saya tak tahu nama ibunya. Ini Yuri dan Helga bersama. Dan kemudian satu lagi kad yang mereka buat untuk ayah mereka. Luca, Carlos, selamat hari jadi. Itu sangat cantik. Iya. Saya akan letakkan ini di sini. Jangan risau, saya akan letakkan semula nanti. Paparan besar di sini dengan CD, DVD, pita VHS, set hadiah. Apa yang ada pada pita VHS ini mungkin entah apa. Tapi saya memang tak tahu. Dan kemudian kita ada satu lagi gambar Yuri di sini. Saya rasa benda lain. Wah, Tapi dalam gambar ini dinampak sangat sakit. iya. Gambar yang sangat sedih saya rasa. Saya juga nampak sesuatu di sudut mata saya. Sao Paulo. Adakah itu? Sao Paulo, ya. Adakah itu Brazil? Itu Brazil ya? Tuh. Dia ada plat nombor dari Brazil. Mungkin dia pernah tinggal di Brazil atau buat kerja filem atau sesuatu di sana. Mungkin. Wow. Kemudian kita boleh turun. Radio, semua yang dia suka ada di sini. Dan kemudian di sini kita ada mesin type mudah alih Remington ini. Jadi bila dia duduk di atas sofa, dia boleh ambil mesin type ini dan menaip hingga ke malam. Mungkin menulis skrip filem atau apa sahaja yang dia lakukan dengan pengganti ini. Imajinasi saya sentiasa berkembang apabila saya berjalan di tempat-tempat terbiar ini sambil memikirkan apa yang mungkin telah dilakukan oleh orang-orang ini pada masa dahulu. Saya suka, biar saya katakan ini, saya suka cara dia membina rak buku. Ia hanyalah beberapa papan kayu. Diletakkan di atas. Di atas sini, semuanya sangat goyah. Tapi saya sedang melihat langsir di sini dan cuba lihat ini. Ia bersambung ke bilik sebelah. Dan pada satu ketika, Carlos mungkin terlalu sakit sehingga dia tidak dapat naik ke tingkat atas lagi. Dan dia terpaksa memindahkan katilnya ke bawah sini. Jadi dia hanya tinggal di bilik ini dan bilik sebelah sini. Dan dia hanya tidur di sini. Dan kemudian dia tidak perlu naik tangga tambahan ke tingkat atas setiap malam. Katil masih lagi kemas. Saya suka lampu yang dia ada di atas sini. Sesuatu. Awak kata itu kucing? Tidak. Penangkap? Ya, untuk menangkap ikan. Ikan. Penangkap ikan. Okey. Hebat. Seperti biasa, ada televisyen di dalam bilik ini. Dan di atas sana, kita ada gambaran sebuah bandar Portugis yang indah. Wah. Apa? Lihat lukisan ini. Wow. Ya Allah. Perincian di sini. Awak boleh nampak seekor kucing di sini. Seorang wanita yang kelihatan seperti makhluk asing. Sebuah makhluk asing sebenar di sebelah. Ia menakjubkan. Ia sangat besar. Terdapat tangan di belakang. Wah, mungkin daripada kanak-kanak. Mungkin. Itu menakjubkan. Ia tidak ditandatangani. Betul? Tidak, tiada apa-apa. Saya sedang mencari tanda tangan tapi saya tak nampak apa-apa. Dan kemudian di bahagian tepi sini lagi, satu longgokan besar pakaian dan segala-galanya. Gila, satu lagi lukisan yang cantik di atas sana. Tengok Tani. Carlos malah letak ketuhar gelombang mikronya di sini, di tepi. Dia letak ketuhar gelombang mikronya di sini. Ya, supaya dia tak perlu pergi ke dapur setiap kali. Ada skru tercabut daripadanya. Berapa banyak pemain DVD dan VHS? Ini gila, memang betul-betul gila. Terima kasih. Okey, siap. Kemudian kita kembali ke televisyen dan rak di sini. Boleh nampak pemutar rekod juga. Saya nampak sesuatu.
Oh, ada juga alat muzik. Saya tak tahu macam mana nak main, tapi saya rasa ia macam ini. Kau cuma tarik saja. Lagipun kau ada sarung tangan. Lebih kurang macam tu. Wow, Ya, ada nama tapi saya tak tahu. saya rasa ia juga buatan tangan seperti anda boleh lihat. Ia adalah alat yang cantik. Saya akan letakkannya semula sebelum saya merosakkannya. Saya akan letakkannya semula dengan kemas di sini. Dan cermin mata Carlos pun masih terletak di sini. Oh. Wah. Begitu banyak alat musik. Lihat, ini adalah sejenis pondok yang Anda akan lihat di Afrika atau sesuatu seperti itu. Ini mungkin adalah alat musik dari benua Afrika. Sebuah banjo. Saya rasa ini sebenarnya bukan banjo. Saya rasa ia memang banjo. Ya, awak rasa begitu? Ya, saya rasa itu adalah banjo. Karya yang indah. Saya tak pasti, tapi ia nampak sangat seperti buatan tangan. Saya tak pasti. Sudah tentu. Saya rasa ia dibuat oleh orang yang sama atau kumpulan yang sama seperti alat muzik lain yang kita lihat di sana tadi. Ia nampak sangat serupa dan kemudian ada bekas biola tapi tiada biola di dalamnya. Namun begitu, batangnya masih ada di sini. Ya. Saya tak tahu apa nama benda ini, jadi maafkan saya kepada sesiapa yang bermain biola, tapi memang cantik untuk dilihat. Okey. Mari kita teruskan lagi. Kita ada perapian marmar di tengah-tengah bilik ini. Dengan banyak gambar di atasnya. Wah. Kita tengok gambar ini, Dani. Kamu boleh lihat Yuri duduk di sini di meja. Mungkin ibunya juga masih bersama dia. Dan ini nampak seperti rumah di belakang. Atau saya silap tentang itu? Tidak, maaf. Itu bukan rumah di belakang. Dan ini mungkin ibunya. Dan bukan gambar kanak-kanak yang dimaksudkan. Itu Helga, saya rasa. Ya, itu seorang perempuan. Betul. Ya, awak betul. Sudah tentu, dia juga masih anak perempuannya datang melawat sekali-sekala. Tapi dia tinggal di belahan dunia yang lain. Jadi, pasti sangat sukar untuk dia apabila dia kehilangan anak lelakinya. Dan dia kembali bersendirian selepas semua itu. Dapur besi tuang yang cantik sekali lagi. Lihat ini, ayah. Dia memang seorang perokok tegar seperti yang Anda boleh lihat. Ada ratusan puntung rokok yang ditinggalkan dalam dapur ini. Jadi itu bermakna dapur ini sudah lama tidak digunakan. Tapi Anda tak perlukan dapur sangat di Portugal, kan? Ya. Cuaca di sini sentiasa baik. Dan kemudian kita ada satu lagi ruang duduk di sini. Di sini Anda masih boleh lihat banyak barang yang masih tinggal dari zaman Carlos masih tinggal di sini. Satu tin sardin, hidangan terakhir yang dimakan oleh Carlos. Beberapa gelas dan semuanya. Itu bukan sardin. Itu tuna, maafkan saya. Semalam saya beli satu tin sardin, betul? Ada tin yang berbeza. Ada kaca di lantai di sini. Sebuah kerusi yang digunakan untuk duduk. Malah cermin matanya pun masih tertinggal di sini. Oh, jangan lupa. Wine Porto. Wine Porto. Masih ada lagi di dalamnya. Wah. Dan saya rasa apa yang kita lihat di sini, dulang ini pernah menjadi hidangan terakhir yang dimakan oleh Carlos. Sebotol air yang separuh diminum, sebuah mangkuk. Dan saya juga bersalah dalam hal ini, tapi Anda letak plastik dalam ini supaya pinggan tidak kotor. Masa saya belajar dulu, saya pun buat macam ni. Sebab Anda tak suka pinggan kotor, kan? Ya. Saya basuh pinggan, ya? Ya, dan sisa-sisa makanan dan semuanya masih tertinggal di sini. Dan kemudian satu lagi ruang duduk kecil di sebelah sini. Beberapa lukisan dan semuanya di atas sana.
Saya tidak pasti bilik ini digunakan untuk apa, tapi saya rasa ia lebih kepada bilik untuk bersantai. Sekali lagi, saya masuk ke sini dan perkara pertama yang anda nampak ialah satu timbunan besar televisyen di sini. Sudah tentu, Encik Carlos ialah seorang sinematografer dan dia sangat suka filem, rancangan dan segala-galanya. Jadi saya tak tahu kenapa dia perlukan begitu banyak televisyen, tapi dia juga seorang pengumpul. Kita boleh nampak dari buku-buku, karya seni, televisyen, semuanya yang dia kumpul. Saya rasa orang Portugis memang bersalah dalam hal ini. Mereka tak buang apa-apa pun. Saya sentiasa sangat tertarik dengan perkara ini. Ini madu. Ini mungkin madu buatan sendiri. Ya, Dan ini tidak pernah rosak. tidak pernah. Tidak, tapi kamu tidak akan mencubanya. Saya tidak akan mencubanya, tapi saya nak bau. Okey. Ia mustahil untuk dibuka. Ia dah tersekat selama sedekat. Jadi... tapi kau masih boleh makan benda ni. Mungkin. Tapi kita tak akan buat begitu. Ya, tak. Tapi itu benar. Apa yang kau cakap itu kekal. Ia kekal selama-lamanya. Madu kekal selama-lamanya. Ya, terutamanya buatan sendiri. Ya, betul. Tanpa gula dan benda-benda seperti itu. Oh. Ini adalah surat kabar dari tahun 2009 dan saya rasa ia menyatakan pelantikan Obama di sini. Obama, Ash Prince tidak. Ia adalah. Ya, mereka berharap Obama adalah no, akan menang. Tidak, akan untuk mengubah Amerika Syarikat. Dan dia berjaya. Jadi. Ya, seperti ia hanya satu gelaran. Jadi ini adalah sekitar masa tempat itu ditinggalkan. Hingga 21 Januari 2009 kita dapat lihat di sini. Wah, ini surat khabar yang sangat lama. Malah jaket Carlos masih lagi ada di sini. Anda boleh lihat jaket kulitnya. Anda boleh bayangkan bagaimana gaya dia, bagaimana rupa dia. Mungkin seorang yang sangat artistik, sentiasa ada rokok di mulut atau sesuatu macam itu. Sinematografer. Sinematografer betul, dengan cermin mata dan sebagainya. Saya sudah boleh bayangkan bagaimana rupa Carlos semasa dia masih hidup. Saya rasa dia juga seorang yang sangat menarik. Ya. Lihat lukisan ini, bagaimana ia jatuh. Saya. Ya. Ia benar-benar gila. Baru saja jatuh di atas sana. Aduh, ia adalah lukisan yang cantik sekali lagi. Dan kemudian kita ada kabinet terbina ini yang penuh dengan buku. Dan ia adalah jenis buku yang sangat spesifik, betul? Atau saya silap tentang itu? Tidak. Masalah. Tempo. Saya rasa ini adalah buku-buku lama dan buku koleksi. Ya, sesuatu seperti itu. Tapi mereka adalah cerita dan buku. Cerita. Sebab saya boleh nampak Presiden Portugal, Presiden masa itu dan sebagainya. jadi kebanyakannya buku-buku Portugis. Ya. Ya, Dan itu sebenarnya pintu. Ia bertukar menjadi rak buku. ya saya nampak. Saya nampak engsel di sini. Saya suka melihat perincian-perincian kecil seperti itu. Itu memang cantik. Hanya duduk di sini saja. Kemudian tempat di mana semua jaket dan kot beliau akan disimpan. Dan sudah tentu, jangan lupa di bilik ini, karya agung di mana Carlos biasa bermain hingga ke petang. Sebuah piano yang indah. Mari kita lihat jenama apa ini. Gibach. Berzina. Adakah ini satu? Ini adalah piano Austria, saya rasa. Piano Austria atau Jerman. Saya tak tahu. Masih boleh dimainkan. Wah. Indah. Tumbuhan di atas sana. Dan saya rasa itu tumbuhan sebenar. Tidak. Tak, itu plastik. Ia takkan tahan lama. Tepat sekali. Ku melihat penyudut hampagas ini yang berdiri di sudut sini. Saya kena berhati-hati. Ia benar-benar tersekat di sini, tapi ini adalah jenis Nilfisk GA70. Maaf, sangat susah untuk tunjukkan ke arah kamera, tapi ini penyedut hampagas yang sangat retro. Wah, dan kemudian ada lukisan yang dilekatkan di sini. Aduh. Yang itu memang cantik. Seorang wanita sedang memetik anggur di taman. Wow. Begitu banyak perincian di seluruh rumah ini. Satu perkara terakhir di dalam bilik ini. Lihat lukisan-lukisan ini. Rumah-rumah tradisional Portugis ini. Ada juga sebuah gereja. Pertama sekali, ini bukan gaya tradisional Portugis. Tidak, maafkan saya. Tertulis Paris di sini. Ya.
Lukisan-lukisan ini tidak kelihatan berciri Portugis. Saya sepatutnya tahu. Saya sepatutnya tahu. Saya. Saya tahu itu kerana gereja. Kami tidak buat begitu di gereja. Ya, itu benar. Itu benar. Saya benci. Satu lagi kawasan store di sebelah sini. Anda boleh lihat satu lagi television sudah tentu. Tapi tak banyak yang boleh dilihat di sini. Dan di sini, di hujung lorong, Anda hampir tak nampak. Tapi ini dulu adalah bilik air dia. Saya suka bila awak kata hampir tak nampak. Bilik mandi masih tergantung di sini. Tub mandi di bawah. Selalu ada sisi yang sangat menyedihkan juga. Pakaiannya masih tergantung di sana. Pakaian terakhir yang Puan Carlos, Ence Carlos gantung pada masa itu. Aduh. Tiada air. Banyak pencukur di sini. Sangat menarik, kawan. Malah pada peralatan jahit dan segala-galanya dalam bilik ini. Aduh, Saya suka dia telah mengubah seluruh bilik mandinya. menjadi sesuatu yang lain. Apa sahaja yang dia perlukan. Ya, hanya stesen jahit. Di sini saya akan gantung pakaian saya. Saya suka. Sungguh lelaki hebat. Sungguh legenda. Okey. Dan sekarang tiba masanya untuk bawa anda semua ke tingkat 2 dan tunjukkan bilik tidurnya, bahagian rumahnya yang lebih peribadi. Dan sekarang kita naik tangga sekali lagi. Lihat ini. Ada juga beberapa barang pameran di sini di lorong atau di tangga ke tingkat atas. Ini adalah porselin, saya perasan. Apakah jenis bahan ini sekali lagi? Plaster. Plaster. Tepat sekali. Itu saya tak tahu. Ia cantik. Rasanya macam ia patut berada di shilling atau di dinding. Ya, lebih kurang macam tu. Beberapa karya seni juga ada di sini. Ini juga adalah lukisan yang cantik. Adakah ia tertulis di sini 1952? Saya nampak 1952 di situ. Ya. Wah, Saya nampak 552. cantik. Dan di sini kita juga boleh melihat sekilas latar langit di atas kita. Membiarkan cahaya semula jadi masuk ke dalam rumah. Memang menakjubkan. Boleh awak pergi di depan saya? Okey. Saya nampak nak dia di sini. Ya, saya rasa ia dekat. Ya, ada kancing kecil. Yori masih sangat muda ketika dia meninggal dunia. Jadi mungkin sebab itu benda ini masih dipasang di rumah. Saya tak tahu kenapa Carlos tinggalkan benda ini di sini, tapi ya, mungkin sebagai kenangan tentang anak lelakinya. Apakah ada rak buku di sini? Banyak buku yang ditinggalkan dan dipamerkan di sini. Saya suka kereta besi yang kita ada di sini. Kita juga ada satu lagi di bawah sini. Tunjuk. Biar saya tengok dengan lebih jelas. Ini Citroën. Kami panggil ini kambing. Citroën kambing. Cinta. Sukakannya. Saya sukakannya. Dan gambar istrinya mungkin. Dia cantik. Wah. Atau mungkin ketika anak perempuannya sudah agak besar, itu juga satu kemungkinan. Itu juga satu kemungkinan. Helga. Wah. Bilik ini dulu. Ya. Tak boleh buka dengan betul. Ya, mari kita buka. Masuklah. Terima kasih. Nampaknya ini bilik tidur orang dewasa, saya mesti katakan. Jadi ini mungkin bilik tidur utama rumah dengan pemandangan yang cantik di luar. Lihat pemandangan gunung itu, latar belakangnya. Katil yang sangat ringkas saya rasa. Tiada apa-apa yang istimewa tentangnya. Ruang duduk di sini. Dan kemudian sebuah televisyen. Sekali lagi, sebuah televisyen. Begitu banyak televisyen di rumah ini. Dan itu perabot antik dari Portugal, kan? Ya, atau saya tak akan kata ia antik. Ya, vintage. Tak juga. Ia cuma Ini cuma barang lama. perabot lama yang hodoh. Saya sedang melihatnya dan saya dah banyak kali nampak benda ni di Portugal, tapi ia memang hodoh. Ya, Ya, itu dari awal tahun 2000-an saya rasa. tahun 2000-an. Jadi ia dah berusia beberapa dekad. Ya, Portugal cuba memodernkan benda, tapi sekarang nampak tak begitu baik. Ya, mereka tak buat kerja yang bagus dalam hal tu. Maaflah. Maafkan saya. Tak apa. Baiklah, kemudian kita ada beberapa lagi perabot yang disusun bertindih antara satu sama lain.
rumah ini. Dan kemudian kasut Carlos juga ditinggalkan di hadapan sini. Ini adalah untuk meletakkan pakaian anda dengan kemas apabila anda hendak tidur pada waktu malam. Ia cantik. Dan sekali lagi, tengok lampu kecil yang tergantung di lorong ini. Iya, terbalik. Ia hodoh. Ia benar-benar hodoh. Seekor burung. Wow. Ia adalah sekeping kecil. Jika ia ditiup, jika angin bertiup, maka ia akan terbang bersama angin dan kemudian ia akan bergerak. Dan ini adalah bilik tidur seorang budak lelaki saya rasa, kerana kita boleh lihat banyak pelekat sukan yang ditinggalkan di sini. Sudah tentu, Tomb Raider dari zaman dahulu. Banyak majalah yang budak itu, iaitu Yuri, kita boleh anggap dengan selamat bahawa ini adalah bilik Yuri, akan baca teka-teki dan sebagainya. Wah, saya suka peti yang kita ada dalam bilik ini. Okey, Danny, apa yang ada dalam peti itu? 3. 2, 1, selimut. Pakaian, awak hampir betul. Pakaian yang dikait tangan nampaknya. Tidak. Ia dari Paris. Memang cantik. Laci-laci komod itu habis jatuh ke lantai. Semua lacinya terkeluar macam tu. Itu memang indah untuk dilihat. Wow, baiklah, mari kita bangun semula. Dan bahkan bidai serta tingkap itu sendiri dicat dengan warna kuning itu. Ia sama seperti pintu pagar kecil yang kita baru sahaja lihat. Wow. Dan kemudian sebuah katil kecil di sudut bilik ini. Masih lagi teratur. Bantal masih lagi di hujung. Apa yang tertulis di sini? Risiko selamat. Risiko selamat. Risiko selamat. Okey. Saya tak tahu. Saya pun sama. Dan kemudian almari pakaian dia juga di sini. Almari pakaian, nampak? Nampak sangat berselerak dalam rakaman. Ya, betul. Semuanya nampak berselerak dalam rumah ini. Pintu masuk di sini. Mari kita lihat kalau ini boleh dibuka. Kenapa ada beberapa lubang? Saya tak tahu awak rasa ini macam bilik belajar ke? Saya rasa saya tahu apa ini. Saya tak pasti, tapi saya rasa ini macam bukan bilik hukuman tapi Ada. Apabila kanak-kanak berkelakuan nakal, mereka akan diletakkan di sini untuk beberapa ketika. kerana lubang-lubang ini pelik. Awak nampak tak? Ya, dan tengok ini. Jadi mereka mungkin telah menebuk lubang-lubang ini dan kemudian retakan terbentuk pada pintu dan mereka letakkan papan-papan ini untuk melindungi pintu itu. Entah bagaimana. Saya tak pasti. Saya cuma bercakap kosong. Ya, saya Pun tak tahu. Tapi mungkin betul apa yang awak cakap. Memang boleh jadi betul. Dan di sini, di lorong, kita juga boleh lihat peta dunia yang indah tergantung. Dan jika kita alihkan cermin ini, kita memang boleh nampak bahawa orang-orang ini sangat dipengaruhi oleh Amerika Syarikat. Sebab kita tak buat peta macam tu. Biasanya, Eropah berada di tengah-tengah peta dunia. Tapi di sini, Amerika Syarikat berada di tengah-tengah peta dunia. Dan satu-satunya negara yang buat macam tu ialah Amerika Syarikat. Tapi saya harus katakan, ini memang pelik sebab peta ini ditulis dalam bahasa Portugis. Yang mana kita bukan pembuat peta-peta ini. Dan ini juga adalah peta dunia yang sangat lama. Sebab anda boleh lihat di sini bahawa Rusia Putih dan Ukraine masih lagi sebahagian daripada Rusia. Sudan juga masih satu negara. Negara-negara Baltik masih lagi bersama. Czechoslovakia juga masih bersama. Jadi, peta dunia ini memang menarik dan juga sangat lama. Wah. Dan kemudian sedikit lagi ke depan, saya suka bahagian atas di sini, ya, dengan pemandangan dari atas lorong ini. Dulu, tumbuh-tumbuhan akan digantung di situ. Menakutkan. Oh, bilikar Portugis yang sangat tradisional. Oh, tak mungkin. Tidak. Dan kemudian saya fikir, mari kita uji elektriknya. Masih berfungsi. Ya, Tuhan. Adakah ini kali pertama kita melihat elektrik berfungsi di Portugal? Tidak, saya sudah jumpa rumah yang ada elektrik. Ya, yang kita jumpa bersama. Saya akan pautkan di sini.
Rumah kecil yang saya dan Danny jumpa bersama dan itu adalah rumah yang ada elektrik. Tapi itu memang pelik. Biasanya memang susah nak jumpa macam tu. Ya, sebab di Portugal kalau kau tak bayar 1 sen pun, mereka akan potong terus. Macam bulan depan terus potong. Jadi, saya tak tahu. Tengok sikat besar ni. Ya. Sangat pelik. Tandas di belakang sana dan juga sinki tradisional ini. Ya. Saya suka. Oh, ada kabinet bangunan yang sangat kecil di sini. Lihat tuh. Gulung tisu tandas dan semua produk pembersihan untuk tandas. Saya suka. Sangat tidak mencolok. Ya. Dan kemudian, okey, yang ini juga sepatutnya berfungsi. Okey, ya, ia juga berfungsi. Ya. Saya buat almari pakaian walk-in. Semua pakaian disimpan di situ. Ini sangat kecil dan sempit. Tapi mereka ada kabinet berjalan. Almari. Almari. Almari berjalan. Semua pakaian masih ada di sini. Saya juga nampak ada beberapa pakaian wanita yang masih tertinggal di sini. Wah, Dengan tag. dengan tag padanya, betul. Tidak. Itu untuk ngengat. Ya, ya. Lihat bagaimana ia melengkung. Itu kabinet yang sangat lama. Wow. Ya, ini semua pakaian wanita. Dan kemudian di hujung rumah di sini ada satu bilik tidur terakhir. Dan ini pasti bilik tidur Helga, bilik tidurnya pada masa itu. Milik gadis yang tinggal di sini tetapi kemudian berpindah kembali ke Amerika Syarikat. Wow, semuanya masih ada di sini. Sekali lagi, perabotan kodoh di sebelah katil. Lihat itu. Rekod badminton dia pun ada. Buku kanak-kanak, pensel dia, dan semua buku dia di sudut sini, semuanya ditinggalkan. Oh, tengok beg pakaian ni, Danny. Bukankah itu sangat menakjubkan? Semua plekat di atas tu. Wah, nampak beberapa benda. Nampak beberapa benda kat sini, ya. Itu menakjubkan. Okey. Oh. Ini dibuat oleh G. Halsband. Halsband. Itu adalah perkataan Belanda untuk warna. Halsband. Saya tak tahu. Itu juga boleh jadi nama keluarga seseorang. Betapa indahnya tempat ini. Anda sudah boleh nampak ia semakin rosak teruk. Sangat sedih. Sangat usang. Wah. Dan anda juga boleh lihat bahawa Encik Carlos juga pernah berada di dalam bilik ini. Itu, benda itu. Ya, itu alat pengukur. Ya, untuk letak di dinding dan lihat ketinggian. Awak nampak sebarang tanda? Tak ada apa-apa di sini. Tak, nasib baik tak ada. Kami telah melawat seluruh rumah ini. Kami telah tunjukkan segala-galanya kepada anda dan kami telah tunjukkan rumah seorang artis sebenar, Encik Carlos. Saya sangat simpati kerana hidup awak begitu singkat, Carlos. Tapi bila saya lihat rumah awak dan perkara yang awak lakukan dalam hidup, saya boleh katakan awak memang telah hidup dengan sepenuhnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehidupan awak, atas anak-anak yang awak besarkan dan segala-galanya. Dengan itu semua, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kerana menonton video minggu ini. Jika anda suka, sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini jika anda baru di sini, dan tinggalkan komen yang baik untuk saya. Dalam keterangan, terdapat juga pautan ke Patreon. Jika anda ingin melihat lebih banyak episod seperti ini, sila pertimbangkan untuk menyokong kerana ia sangat mahal untuk mengembara ke seluruh dunia. Dan dengan itu semua, terima kasih sekali lagi, Danny. Sama-sama. Kita jumpa lagi minggu depan dalam episod yang menakjubkan. Selamat tinggal, saya sangat sayang kamu. Selamat tinggal.